gambar raja, titik dan silang. Dalam bab ini, kita menggunakan gambar raja, titik dan silang untuk menunjukkan pembentukan ikatan kimia, sama ada ikatan ion atau ikatan kovalent. Maka adalah penting bagi kita tahu bagaimana melukis gambar raja, titik dan silang. Sebab dalam peperiksaan tu kadang-kadang anda akan disuruh melukis gambar raja, titik dan silang ini. Dalam gambar raja, titik dan silang ini, kita mengguna titik atau silang untuk mewakili elektron. Dan biasanya elektron dilukis secara bertaburan dengan seragam di dalam petala. Ini adalah idea di mana elektron-elektron itu mempunyai charge yang sama, iaitu negatif. Maka charge yang sama dia akan menolak antara satu sama lain. Akibatnya, elektron ini dia akan berada sejauh mungkin antara satu sama lain. Jadi, dia akan dilukis seperti inilah. Elektron ini dia tidak merapat antara satu sama lain. Dia akan berada sejauh mungkin daripada elektron yang lain. Okay. Jadi kita melukis elektron ini bertaburan secara seragam di dalam petala. Okay. Bagaimanapun, kadang-kadang terutamanya dalam bab ini, kita nampak elektron-elektron itu dilukis dalam pasangan. Dalam pasangan. Ini pun benar juga. Ini pun benar juga. Okay. Jadi kalau elektron dilukis secara pasangan, pasangan-pasangan ini akan berada sejauh mungkin daripada pasangan yang lain. Ini adalah cara yang kedua. Biasanya dalam bab ini kita akan menggunakan cara ini untuk melukis elektron. Iaitu kita melukis elektron-elektron dalam pasangan. Kecuali petala pertama. Petala pertama dia tidak membentuk elektron yang berpasangan. Okay. Dalam petala yang pertama ini kita melukis elektron itu berjauh antara satu sama lain. Tapi bagi petala yang lain tu kita melukis elektron itu dalam pasangan. Ya, okay. Jadi dalam video ini saya akan menunjukkan beberapa contoh lah. Okay. Contoh yang pertama, natrium. Susunan elektron dia 281. Okay. Untuk melukis gambar raja, titik dan silang, kita mula dengan nukleus dia. Nukleus dia kita lukis satu titik saja. Tak perlu label, tak perlu label. Lukis satu titik sahaja. Lepas tu kita lukis petala yang pertama. Okay. Kita boleh menggunakan titik atau silang. Katakan dalam contoh ini saya menggunakan titik lah. Okay. Kedua-dua elektron di petala pertama ini akan berada sejauh mungkin di antara satu sama lain. Jadi satu atas, satu bawah. Kalau kamu nak lukis satu kiri, satu kanan pun boleh juga. Okay. Lepas tu kita melukis elektron dalam petala yang kedua. Dalam petala yang kedua ini, dia mempunyai 8 elektron. 8 elektron ini kita boleh terbahagi kepada 4 pasangan. Okay. Jadi ini adalah pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga dan pasangan yang keempat. Okay, akhir sekali petala yang ketiga. Petala yang ketiga ini dia mempunyai satu elektron. Satu elektron ni kamu nak letak kat atas pun boleh, kiri pun boleh, kanan atau bawah pun boleh lah. Ya. Okay. Katakan saya letakkan dia di sebelah kanan. Jadi ini adalah susunan elektron 281. Selepas kita melukis nukleus dan petala-petala itu, baru kita labelkan dia. Ya. Kita labelkan dia kat bawah, natrium. Atau atom natrium. Ini adalah cara kita melukis gambar raja, titik dan silang. Mari kita lihat contoh yang kedua. Magnesium 282. Jadi kita mula dengan nukleus. Okay. Lepas tu katakan kita menggunakan silang lah. Okay. Ini petala pertama. Lepas tu kita ada petala kedua. Dia dalam pasangan. Pasangan. Okay. Lepas tu kita ada petala yang ketiga. Okay, petala yang ketiga. Jadi petala yang ketiga ini mempunyai dua elektron. Kita boleh meletakkan elektron berjauhan atas dan bawah. Ya, itu pun boleh. Tapi biasanya kita lukiskan dia dalam pasangan lah. Okay. Jadi kita lukis dua elektron itu dalam pasangan. Okay. Terpulanglah kepada apa yang kita nak lukis. Okay. Kita boleh lukis kedua-dua elektron ini dalam pasangan atau kita boleh lukis elektron ini berjauhan. Contoh yang ketiga, ya, aluminium 283. Jadi ini pun hampir sama juga. Aluminium
petala pertama, petala kedua dan petala ketiga. Okay. Petala pertama ada 2 elektron, petala kedua ada 8 elektron, petala ketiga mempunyai 3 elektron. Jadi 3 elektron tu kita boleh letak macam ni, 1, 2, 3, okey. Atau kita boleh meletakkan dia dalam pasangan. Kalau pasangan tu kita lukis macam ni lah. 2 elektron di atas, 1 elektron di bawah. Sebab pasangan ini pun dia cuba menjauhkan diri antara satu sama lain. Okay. Jadi satu pasangan di atas, yang satu lagi elektron di bawah lah. Okay. Lepas tu kita tengok karbon. Karbon mempunyai susunan elektron 2, 4. 2, 4. Petala pertama, petala yang kedua, katakan kita menggunakan silang 1, 2. Yang 4 ini kita boleh lukis macam ni. Okay. Dia pertaburan. Kita pun boleh lukis dia dalam pasangan. Okay. Kita boleh lukis dia dalam pasangan seperti ini. Okay. Ini pun boleh juga. Ini adalah atom karbon. Okay. Nitrogen. Nitrogen susunan elektron dia 25. Kita lukis dengan nukleus dulu. Lepas tu 2 petala. Okay. Petala pertama ni 2 elektron. Petala kedua tu 5 elektron. 5 elektron. 5 elektron kita boleh lukis macam ni. Okay. Sini satu pasang. Lepas tu ada 3. Okay. Ini 5 elektron. 5 elektron. Kita pun boleh lukis 2 elektron sini, lepas tu 1 elektron sini pun boleh juga. Okay. Oksigen 26. 26. Okay. 2 petala. 2 petala. Petala pertama 2 elektron, petala kedua 6 elektron. 6 elektron tu kita boleh lukis 2 pasang, atas bawah, lepas tu satu kiri, satu kanan. Okay. Atau kita boleh lukis 3 pasang. Ini pun boleh juga. 3 pasang. Terpulang kepada apa yang kita nak lukis lah, apa yang kita nak tunjukkan itu. Okay. Akhir sekali, fluorine. Fluorine susunan elektron dia 27. 27. 1, 2. 2 petala. Petala pertama 2 elektron, petala kedua ini mempunyai 7 elektron. Okey, ini cara dia. Okey, ini adalah cara melukis gambar raja titik dan silang lah. Okey. Bagi petala valence itu petala yang paling luar itu, bagaimana kita letak elektron itu bergantung kepada apa yang kita nak lukis atau apa yang kita nak tunjukkan dalam proses pembentukan ikatan itu. Okay. Nanti saya akan tunjukkanlah beberapa lukisan tentang pembentukan ikatan kimia. Masa tu kita tahulah sama ada elektron itu sepatutnya diletak dalam pasangan ke atau dia elektron tunggal dalam petala terluar itu.